Jawapannya bulan depan. Sekarang ni bulan Januari kan? Bulan Januari ni puan-puan tahu tak kita ada dua lagi kelas kita. Dua kali lagi kelas. Minggu depan 18 dengan 25 hari bulan. Ustaz, bukankah 25 hari bulan tu cuti Taipusan Ustaz? Puan-puan, Taipusan cuti-cuti lah puan-puan. Saya tak cuti. Saya mengajar. Jadi puan-puan janganlah bercuti pada hari tersebut. Sebab apa? Puan-puan ada satu lagi bab belum ulang kaji dengan Ustaz, iaitu merujuk kepada tanda-tanda bacaan. Puan, tanda bacaan ni banyak ke sikit? Bila banyak, mengambil masa untuk ulang kaji. Sekurang-kurangnya 3 atau 4 kali kelas kita baru habis ulang kaji tanda-tanda bacaan. Puan-puan nak ulang kaji ke tidak? Nak ke nak periksa selalu minggu depan? Jangan Ustaz, kami tak ready kalau minggu depan periksa. Jawabnya banyak yang tak boleh jawab daripada banyak yang boleh jawab. Tuan-tuan puan ya. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan puan-puan diberikan peluang untuk mengulang kaji bab yang terakhir, bab 14 di bawah tajuk tanda-tanda bacaan Al-Quran Ratham Uthmani. Jadi berbalik kepada kelas kita tadi, bulan ni ada 2 kali lagi. Bulan depan insya-Allah, tak silap Ustaz kat sini kalender ni, ada 5 kali lagi kelas kita bulan depan insya-Allah. Ustaz, bulan depan bukan ke 1 Februari tu cuti lagi Ustaz, cuti hari wilayah. Jawapannya Ustaz tak cuti. Walaupun hari tu saya kena balik Kelantan, saya ada program di Kelantan, tapi saya balik lepas mengajar. Lepas mengajar tengah hari baru saya balik. Jadi puan-puan saya adakan juga kelas sebab saya mementingkan tuan-tuan, puan-puan ulang kaji kita dalam bab ini supaya tuan-tuan nanti bila jawab periksa, tuan-tuan betul-betul boleh jawab soalan Ustaz. InsyaAllah. Amin. Jadi, 2 kali lagi kelas kita bulan ini, 5 kali lagi kelas kita di bulan Februari, bermakna totalnya 7 kali lagi kelas kita, insya-Allah kalau tidak ada arah melintang. Kalau Ustaz sihat, kalau tuan-tuan puan-puan sihat, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, semua ada nota Ustaz ni? Semua ada nota ni, nota tanda-tanda bacaan. Siapa tak ada tolong dapatkan di belakang ni, banyak di belakang sana, tolong beli. Dan puan-puan, beli nota Ustaz ni tidaklah berkali-kali, sekali je beli. Lepas tu tak payah beli lagi dah. Dan nota ni boleh guna sepanjang hayat. Dan saya syorkan, tuan-tuan tolonglah beli nota Ustaz ni, bagi hadiah kepada suami isteri, pada anak cucu kita di rumah. Mereka tak belajar macam kita tuan, tapi kita dapat belajar. Jadi syukur Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan bagilah nota ni pada mereka. Suruh mereka rujuk sekiranya mereka tak faham berkenaan dengan bab-bab yang tertentu. Dan kalau perempuan tengok ya, daripada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan sampai tahap 4 nanti, tuan-tuan akan banyak dibekalkan dengan nota-nota sampingan sebegini. Supaya apa? Supaya tuan-tuan puan-puan mudah mengulang kaji pelajaran. Berbanding kalau tengok buku. Kalau tengok buku kadang-kadang kita ni alasannya, Ustaz buku ni beratlah, besarlah dan sebagainya. Tapi kalau yang ni ringan, puan-puan ni boleh selit kat mana-mana, puan-puan insya-Allah boleh ulang kaji ya. Okey tuan-tuan puan, tanpa melengahkan waktu lagi, marilah kita rujuk ulang kaji kita kepada bab yang ke-14, bab terakhir. Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit boleh tak? Sebelum bab 14, minggu sudah, tuan-tuan ulang kaji bab berapa? Bab 13, apa namanya Ji? Lupa pula. Wakaf dan ibtidak. Sampai Ustaz bagi clue. Wakaf dan ibtidak lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Harap-harap tuan-tuan perempuan bila Ustaz soal nanti boleh jawab lah. Dan pada minggu sudah di whiteboard, ada tak Ustaz bagi tahu bagaimana 6 jenis wakaf yang ada dalam Quran dan bagaimana nak menulis jawapan sekiranya tuan-tuan diminta bagi contoh wakaf dan ibtidak yang ada dalam Quran. Puan-puan ingat tak minggu sudah di whiteboard kan? Siapa tak ingat tolong rujuk baliklah nota kita pada grup WhatsApp masing-masing. Jadi hari ini, tuan-tuan, tajuk yang kita nak fokuskan adalah, baca sama-sama, tanda-tanda bacaan Al-Quran Ratham Uthmani. Tu dia, baca pandai Ustaz tak ada masalah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, rupa-rupanya tanda-tanda bacaan ni ada sejarah. Macam cerita wakaf dan ibtidak lah. Pada minggu sudah ingat tak? Siapa ingat? Ni baru 7 hari 7 malam. Siapa, kalau keluar soalan ni, puan-puan mesti boleh jawab. Siapa ulama yang berjaya menghasilkan kitab berkenaan dengan wakaf? Siapa namanya? Imam? Sudah. Imam Syaibah bin An-Nasah Al-Madani Al-Kufi. Itulah imam yang mula-mula sekali mencipta buku ataupun kitab berkenaan dengan wakaf. Dan kitabnya bernama
Al-Wukuf. Ni kalau keluar periksa boleh jawab ke tidak ni? Boleh. Apa-apa jangan duk tengok sana tengok sini mencari jawapan tuan-tuan puan ya. Tengok sana tengok sini tak ada jawapan, melainkan tengok nota ataupun tengok buku rujukan ya. Okey, begitu juga dengan tanda-tanda bacaan. Okey, dengar molek-molek. Mungkin apa yang ustaz bincang ni keluar dalam exam. Macam soalan bocor lah rupanya. Tapi kalau tak keluar jangan marah ustaz. Tuan-tuan puan, ini kalau keluar alhamdulillah. Baik, apa yang ustaz nak bincangkan terlebih dahulu sebelum kita tengok satu persatu tanda bacaan, sudah tentu sejarah tanda bacaan. Sejarah tanda bacaan. Okey, tuan-tuan puan, rupa-rupanya sejarah tanda bacaan ni bermula pada bila? Pada selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi wafat pada 632 Masihi, pada tahun 632 Masihi, maka ketika itu mulalah dimulakan gerakan ataupun usaha untuk mengumpul ayat-ayat Al-Quran, kerana pada zaman Rasulullah ayat-ayat Quran tidak berjaya ditulis, sebaliknya banyaknya dihafal oleh para sahabat-sahabat Nabi. Jadi tuan-tuan, oleh kerana banyak sangat peperangan berlaku pada zaman Nabi, maka tuan-tuan, pada sahabat Nabi, antaranya Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mereka berpendapat ni tak boleh dibiarkan begini. Sebab ketika berperang, ramai sahabat-sahabat yang syahid di medan perang. Jadi kebetulan para sahabat ni semuanya hafal Quran. Jadi mereka telah mengambil langkah dengan menubuhkan jawatan kuasa, dan akhirnya pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan, berjayalah Al-Quran itu dibukukan, ditulis dan dibukukan. Dan dipercayai pada zaman Sayyidina Uthman hanya terdapat 6 naskah, 6 jilid Quran sahaja pada ketika itu. Maknanya tak banyak kan tuan-tuan puan ya? Tapi hari ini banyak tak Quran di seluruh dunia? Banyak, tak terkira lah banyaknya. Walaupun kita pergi negara yang bukan Islam pun ada Al-Quran ya. Kadang-kadang di masjid, di surau ataupun di musalla dan sebagainya. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Namun begitu, usaha meletakkan tanda-tanda bacaan mula nampak pada zaman bila tahu? Pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintah negara Islam selepas kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bila Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, iaitu pada tahun 661 Masihi. Ustaz keluar ke benda-benda macam ni? Wallahu a'lam. Kalau keluar jawab dia, kalau tak keluar tak usah jawab. Jadi tuan-tuan puan, jadi bermulanya kata ulama, fasa yang pertama, dengar betul-betul, fasa yang pertama tanda-tanda bacaan tu mula wujud pada Al-Quran, iaitu pada zaman khalifah siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada zaman beliau ini lahirlah seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Duali, merupakan ulama yang pertama sekali menghasilkan tanda bacaan. Jadi kalau keluar dalam periksa, siapa ulama yang pertama menghasilkan tanda bacaan? Abul Aswad Ad-Duali, dapat 2 markah. Tapi kalau kosong tak ada jawapan, tak adalah markah kat situ. Jadi puan-puan, mungkin ustaz tanya dalam periksa nanti. Kemudian tuan-tuan puan, kalau ditanya pula, apakah tanda bacaan yang mula-mula sekali wujud dalam Quran? Titik. Tahu titik? Titik ni merujuk kepada titik yang ada pada huruf-huruf tertentu dalam Quran lah. Contohnya huruf alif, ada titik ke? Alif tak ada. Ba, ada 1 titik di bawah. Ta, 2 titik di atas. Ta, 3 titik di atas. Jadi begitulah seterusnya ya. Jadi titik-titik itu diwujudkan, dihasilkan oleh Abul Aswad Ad-Duali. Kemudian tuan-tuan puan, disambung oleh fasa yang kedua, yang mana kerajaan Islam ketika itu diperintah pula oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Maka seperti mana pada fasa yang pertama, wujudlah ataupun lahirlah seorang ulama yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Sebut. Beliau juga menyambung usaha daripada Abul Aswad Ad-Duali tadi, di mana beliau meletakkan titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran supaya dapat dibezakan mana huruf ba, mana ta, mana tha dan sebagainya ya. Dan akhirnya fasa yang ketiga, ingat tak Ustaz tulis kat whiteboard dulu ya. Fasa yang ketiga, negara Islam diperintah oleh Khalifah Abbasiyah, dan ketika itu lahir juga seorang ulama yang bernama Imam Khalil bin Ahmad. Sebut. Mengikut sejarahnya, Imam Khalil bin Ahmad ni adalah ulama
yang paling banyak menghasilkan tanda bacaan. Dan antara tanda bacaan yang dihasilkan oleh beliau adalah baris, sabdu, tanda mati dan sebagainya. Jadi kalau ditanya soalan, siapakah ulama Quran yang paling banyak menghasilkan tanda bacaan? Imam Khalil bin Ahmad. Siapakah ulama yang mula-mula sekali menghasilkan tanda bacaan? Ada lupa lah pula. Abul Aswad Ad-Duali. Tak sampai seminit Ustaz kabur tadi. Perempuan Allahu Akbar. Ustaz, saya ni pelupa Ustaz. Nanti dalam periksa boleh ke bawa buku Ustaz ni? Bawa lah apa saja. Janji perempuan boleh jawab. Tapi tuan-tuan perempuan Ustaz tengok. Kadang-kadang kita bawa banyak-banyak buku. Kadang-kadang tak tahu mana satu nak dirujuk. Nak buku latihan ke, buku nota ke apa ke dan sebagainya. Kadang-kadang kelang kabut agaknya. Wallahu'alam. Ha? Ringkasan tak ada. Yang ni ringkasannya yang Ustaz tulis dekat whiteboard. Maknanya tidak ada pada ini. Ini sengaja Ustaz tak letak. Maknanya pelajar hanya dapat jawapan melalui kelas Ustaz ataupun melalui whiteboard. Ada tak dekat whiteboard Ustaz tulis hari itu kan? Jadi tuan-tuan perempuan mudah-mudahan dapat menjawab soalan. Itulah tujuannya kita datang ke kelas. Supaya perempuan dapat segala skill ataupun teknik pengajaran saya dan dapat maklumat di sebalik selain daripada nota yang kita ada ni. InsyaAllah. Okey tuan-tuan puan, itu sajalah sejarah ringkas berkenaan dengan tanda bacaan dan mudah-mudahan kalau ada dua soalan berkenaan dengan ulama-ulama Quran yang menghasilkan tanda bacaan tadi, puan-puan boleh jawab insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada tanda bacaan. Hari ini ulang kaji kita, Ustaz nak buat macam mana? Saya nak kaitkan dengan soalan exam. Dalam exam nanti, dalam ujian, puan-puan ada soalan yang mana diminta memberikan satu contoh ayat atau kalimah yang ada tanda bacaan. Bapa rasa boleh bagi contoh ke? Boleh. Tapi, bapa nak rujuk mana? Rujuk nota, buku-buku nota ataupun rujuk nota Ustaz ni ya. Tapi kan, dalam nota Ustaz ni, memanglah ada contoh. Tapi ada ayat, ada contoh yang mana tidak dirujuk ataupun tidak ditunjukkan nama surah dan nombor ayat. Sedangkan dalam periksa, kena bagi nama surah dengan nombor ayat. Jadi nak tak puan-puan jawapan kepada semua tanda-tanda bacaan ni, Ustaz tulis kat whiteboard, nanti puan-puan boleh bagi jawapan selalu pada exam. Boleh? Nak ke? Nak, Alhamdulillah. Tapi puan-puan kena salin kat whiteboard. Okey, kita tengok, follow kepada nota sampingan Ustaz ni. Maknanya buku tajuk tak payah rujuk lah, buku nota pun tak payah rujuk. Tapi kan, kalau puan-puan ada buku nota Ustaz ni pun, sebenarnya ada soalan yang berkenaan dengan puan-puan kena cari tanda-tanda bacaan dan nyatakan nama surah. Ada tak dalam ni? Puan-puan buat hari tu? Ada. Puan-puan boleh rujuk yang ni juga. Tapi pastikan yang puan-puan rujuk tu latihan yang sudah siap ditanda. Sebab apa? Kalau latihan tu tak siap ditanda, takut salah jawapan. Jadi puan-puan beginilah. Senang-senangnya puan-puan rujuk nota Ustaz di whiteboard sekarang. Baik, kita mulakan tanda bacaan kita dengan tanda yang pertama. Namanya apa? Tanda bulat kecil. Sebut. Dalam bahasa Arabnya apa? As-sifril mustadir. Sekali lagi as-sifril mustadir. Alhamdulillah. Macam mana bentuk tanda bulat kecil ni? Bulat kosong kecil ya. Alhamdulillah. Terletak di atas, baca-baca nota Ustaz. Terletak di atas semua huruf mad. Maknanya semua huruf mad, huruf apa tu? Alif waw ya. Maka dia ada gelaran. Apa nama gelaran alif waw ya tadi? Alif ziyadah, terus waw ziyadah, terus ui pandai. Tiba-tiba anak cucu tanya, mak, ziyadah tu apa? Tambahan. Mana puan tahu tu? Dah ada nota Ustaz tu. Ziyadah tu maknanya tambahan. Maka tuan-tuan puan, dalam Quran banyak tak huruf-huruf ini? Banyak. Tahniah sebab puan-puan rajin baca Quran. Bagi orang yang tak baca Quran, dia tak kenal pun tanda ni. Puan-puan, dan dia mungkin mengatakan tak tahulah banyak ke tak banyak dalam Quran. Tapi bagi tuan-tuan puan-puan yang sering baca Quran, maka tanda-tanda ini ataupun huruf-huruf ini banyak sekali kita jumpa. Terutamanya alif dengan waw ziyadah. Okey, tuan-tuan puan-puan, terlebih dahulu kita sebut huraian di bawah tu. Semua huruf mad tidak perlu dibaca ketika wasal atau wakaf. Itu yang kita kena buat kalau jumpa alif waw ya ziyadah. Kemudian huruf ini perlu ada pada tulisan tetapi tidak pada bacaan untuk merujuk kepada
Kata jamak ataupun himpun. Kata jamak tu apa puan? Kata himpun. Okey Ustaz, macam mana kalau keluar soalan dalam peksa, kami diminta bagi satu contoh ayat yang ada tanda ini. Okey, saya tunjukkan di whiteboard ya. Okey, hari ini kita mulakan dengan tanda bulat kecil terlebih dahulu. Bab berapa sekarang ni? Bab 14 ya, bab 14. Bab 14, tanda-tanda bacaan. Tanda-tanda bacaan. Okey. Kita mulakan dengan tanda yang pertama hari ini, iaitu Hajar Farah, ada marker lagi tak? Hajar Farah? Hajar Farah? Ada marker tak? Marker dah habis dakwah ni. Tanda apa tadi? Tanda bulat kecil. Bulat kecil. Okey, bentuknya macam mana? Bulat kecil macam ni lah. Dia kosong. Di dalamnya kosong. Tak ada, tidak digelapkan. Okey, tuan-tuan. Contohnya nanti macam mana? Okey, andai kata tuan-tuan diminta bagi contoh dalam Quran ya. Okey, saya bagi jawapan di sini. Andai katalah tuan-tuan ambil perkataan yang pertama tu. Cuba tengok nota Ustaz. Amanu. Okey, andai katalah puan-puan contohnya amanu. Amanu. Tuan-tuan akan jumpa tanda ini. Kalau boleh kan, tanda ni tuan-tuan nak berbual warna lain, boleh juga. Ya. Tapi kalau boleh digariskan dekat sini. Baik, tuan-tuan tahu tak dalam surah mana ni? Tak apalah Ustaz bagi jawapan. Tuan-tuan puan ingat tak ayat 6 surah Al-Baqarah? Innal ladzina amanu innal ladzina kafaru, minta maaf. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi innal ladzina kafaru tidak ada amanu, tapi ada dalam Quran kalau puan-puan cari dalam surah Al-Baqarah. Siapa boleh tunjuk kat Ustaz surah Al-Baqarah ayat berapa? Sekejap ya, kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Kalau puan-puan rajin tengok dalam surah Al-Baqarah. Ataupun andai katalah amanu tak ada, tuan-tuan tak dapat cari dalam surah mana, boleh ambil ulaika. Tak semestinya amanu. Boleh ambil contoh ulaika. Ulaika ni senang. Ini ayat 5 surah Al-Baqarah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Betul tak? Ulaika. Ni. Puan-puan boleh gariskan ni. Boleh juga. Ustaz, tapi kena tengok arahan saya. Kalau saya minta tanda alif ziyadah, maka contohnya mesti amanu tadi dah. Tapi kalau Ustaz kata tak kisah, alif ke waw ke ya ziyadah, maka tuan-tuan boleh pilih waw ziyadah. Ulaika. Surah apa ni? Al-Baqarah ayat 5. Ini cara jawapan. Dan jangan lupa, oleh kerana ayat ni panjang sedikit, maka tuan-tuan kena buat apa? Dot pandai. Kat mana dot-dotnya? Sinilah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surah Al-Baqarah ayat 5. Boleh tak buat macam ni nanti dalam periksa? Ustaz bila periksa Ustaz? Bulan 2, bulan depan. Kemungkinan antara minggu yang ketiga, bulan Februari. Kemungkinan besar. Tapi tarikhnya belum muktamad. Minggu depan baru Ustaz muktamadkan tarikh. Sebab melibatkan kelas-kelas yang lain juga. Ya. Jadi puan-puan, ini contoh bagi tanda bulat kecil. Jadi tuan-tuan, tanda ni berada pada huruf waw, maka dinamakan waw ziyadah. Ya. Waw ziyadah kat sini lah. Dan huruf waw ni nak baca ke tidak? Tidak dibaca sebab dia ada tanda waw, dia ada tanda bulat kecil ataupun as-sifril mustadir. Dan kata ulama, kenapa huruf waw ni tidak, kenapa tanda bacaan ni kena ada dekat pada huruf waw ni? Sebab nak merujuk kepada kata jamak. Ulaika itu dalam bahasa kita merujuk kepada mereka. Mereka tu ramai ke seorang tuan? Ramai. Begitu juga dengan perkataan qalu yang biasa tuan-tuan jumpa. Qalu kan? Qalu pun ada juga tanda alif ziyadah. Ya? Okey, settle tanda yang pertama. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua pula. Cuba tengok tanda yang kedua. Tanda bersambung atau wasal. Sebut. Semua rujuk nota ni ya. Okey, tanda bersambung atau wasal bentuknya macam mana puan? Kepala huruf sad. Kepala huruf sad. Okey, terletak di atas huruf mad alif sahaja. Maka dinamakan apa tuan? Hamzah wasal atau alif wasal.
hanya terdapat, bacalah sama-sama. Di awal kalimah, tidak dibaca ketika wasal dan hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Dan contohnya ada dua keadaan di situ. Yang pertama, tidak dibaca ketika wasal. Okey, mari saya tunjukkan ni whiteboard ya. Kalau sebelum ni contoh kita tidak ada nama surah, tidak ada nombor ayat. Tapi kali ini saya tunjukkan nama surah dan nombor ayat. Jadi tanda yang kedua namanya tanda bersambung ataupun wasal. Bentuknya macam mana tadi? Kepala huruf sad. Macam inilah kepala huruf sad. Okey, tuan-tuan puan, tanda ini tadi dia kata apa? Terbagi pada dua keadaannya. Tidak dibaca ketika wasal. Tidak dibaca ketika wasal. Contohnya kat mana? Contohnya kat mana ni? Nak ambil contoh mana ni? Tuan-tuan boleh ambil contoh ayat pertama surah Fatihah. Macam mana ayat pertama surah Fatihah? Apalah alhamdulillah. Bismillah lah tuan-tuan. Kalau alhamdulillah tu mazhab lain. Mazhab Imam Hanafi, Maliki. Tapi mazhab Imam Syafi'i dimulai dengan bismillah. Maka tuan-tuan kena tulis kat sini Bismillahirrahmanirrahim. Ambil masa sikitlah nak menyalin tuan-tuan ya. Dan sekiranya tuan-tuan tak mampu salin, macam mana? Kalau tak mampu salin nak buat apa? Apalah dot pula. Gunting dan tampal. Gunting dan tampal. Tuan-tuan siap-siap ayat Quran ataupun surah Al-Fatihah Ustaz. Nanti gunting dan tampal kat sini. Jadi tuan-tuan boleh ke tidak ni? Boleh, maknanya tak ada reason. Tak ada alasan untuk tidak menulis jawapan. Mesti ada jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi kat sini nanti, kat sini ada berapakah hamzah wasal? 1, 2, 3. Kalau tuan-tuan mampu gariskan lagi bagus. Tapi jangan lupa, dah bagi ayat ni kena bagi tahu nama surahnya tuan. Surah apa je? Surah Al-Fatihah lah. Ayat 1. Habis cerita. Dapat jawapan markah penuh. Tengoklah nanti keadaannya. Mungkin 2. Biasanya 2. Markahnya 2, tak lebih pada tu 2 perempuan. Ya? Jadi tengok. Bergantung kepada di mana letaknya soalan tersebut. Dia ada bahagian-bahagian tertentu. Ya? Jadi tuan-tuan boleh tak jawab macam ni? Boleh. Tak, kalau tak mampu nak salin, tuan-tuan perempuan ya. Kalau perempuan tak mampu juga salin, ambil kertas tu, perempuan tekap dekat Quran tu. Perempuan ikut je lah tulisannya. Allahu Akbar pun boleh juga. Baik, ini hamzah wasal tidak dibaca ketika wasal. Ingat, ada berapa hamzah wasal kat sini je? Ada 3. 3 ni tak dibaca tau. Ini contoh dia. Okey. Kalau keadaan yang kedua, tengok tu. Dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Ni contoh yang kedua. Ni 1. Ini contoh yang kedua. Sekejap ya. Ini 1 Roman, ini 2 Roman lah senang cerita. Okey. Dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Okey, apa contohnya tuan? Siapa boleh bagi contoh? Macam mana kita nak tunjukkan contoh? Hamzah wasal itu dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Contoh? Apalah Allah, tiba-tiba Allah pula. Contoh? Al-Ladzi. Surah apa? Surah Fatihah. Surah Fatihah bila pula Al-Ladzi kita mulakan ayat kat situ? Tak ada apa-apa salah contoh tu. Ni contohnya kita ambil ayat kedua surah Fatihah. Ayat kedua surah Fatihah apa dia? Alhamdulillah. Dulillahi rabbil alamin. Minta maaf tulisan saya tak lawa tapi insya-Allah boleh baca. Okey, tuan-tuan. Bukankah ini ayat yang kedua? Surah Al-Fatihah, maka tuan-tuan gariskan kat sini tau. Ni. Nak menunjukkan hamzah wasal dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Tapi jangan lupa bubuh nama surah. Surah apa tadi? Surah Al-Fatihah. Ayat yang kedua. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Ya? Okey tuan-tuan. Setakat 2 tanda ni okey ke?
Saat lagi kita baca Quran, Ustaz nak soal jawab secara lisan pada tuan-tuan dan perempuan. Ya, mudah-mudahan boleh jawab. Ya, insyaAllah. Okey, ni setakat ni dah 2 tanda. Okey, kita teruskan. Sebab tanda bacaan ni banyak. Jadi tuan-tuan perempuan, lepas ni pula, kalau ada masa, lepas kita bincangkan semua tanda bacaan, Ustaz nak bincangkan pula format ujian. Perempuan nak tahu tak macam mana bentuk ujian soalan yang Ustaz akan tanya nanti? Nanti kita kena bincangkan. Kita perlukan satu masa untuk membincangkan hal berkenaan. Okey, tak apa. Seterusnya, kita teruskan kepada tanda yang ketiga. Sebut tanda bulatan bujur meninggi. Ataupun sebutlah as-sifril mustatil qaim. Ustaz, soalan ni jawapan ni ada ke keluar dalam periksa? Jawabnya tak ada. Maka tuan-tuan tak payah pening-pening, tak payah stres nak menghafal as-sifril mustatil qaim tadi ya. Tapi itulah istilah yang disebut dalam kitab-kitab tajwid. Dan tanda ini terletak di mana? Terletak di atas huruf mad alif sahaja. Oh, sama macam tanda yang bersambung tadi lah. Dan di atas huruf alif sahaja ya. Jadi tuan-tuan perempuan, kita tulis kat sini ya. Tanda bulatan bujur. Bujur meninggi. Ada setengah kitab saya tengok ditulis tanda bulatan bujur aja. Tanda bulat bujur aja ditulis kat situ ya. Pun boleh juga, tak ada masalah. Yang penting bentuknya begini tuan. Dan dia ada bulat bujur macam telur ayam. Beza tak dengan tanda bulat kecil ni? Bulat kecil bulat penuh macam bola. Tapi kalau bulat bujur macam telur ayam. Okay, bulat kosong macam tu lah. Dan tuan-tuan perempuan, yang paling mustahab, kata ulama, huruf alif tidak dibaca ikut ketika wasal. Dan dibaca ketika wakaf. Maksudnya nanti dibaca berapa harakat? 2 harakat tu man apa? Man asli tu dah ada jawapannya pada nota ustaz. Dan yang paling mustahak juga tuan-tuan kena faham, dalam Quran tanda bulat bujur meninggi ni banyak ke sikit? Sikit. Kata ulama hanya terdapat sebut 6 contoh kalimah dalam Al-Quran. Anda katalah ustaz minta 1 contoh, puan-puan nak ambil contoh mana? Puan-puan nak ambil contoh nombor berapa? Nombor 1, 2, 3, 4 ke 5 ke 6? Nombor 2. Kat mana? Wa ata'na rasulah. Boleh? Tak ada masalah. Contoh. Kalau tuan-tuan nak ambil nombor 2. Wa ata'na. Puan-puan kena salin dah ni. Tengok ni. Wa ata'na. Wa ata'na rasulah. Kejap ya. Ni. Wa ata'na rasulah. Dan tuan-tuan, berhati-hati ketika menyalin ya. Sebab apa? Semua tanda-tanda bacaan akan saya perhatikan bentuknya. Betul tak betul? Kadang-kadang lari. Bentuk tanda bulat ni lari. Puan-puan di luar pula daripada alif. Sepatutnya di atas alif begini, betul? Dan jangan lupa, di ujungnya ada apa? Bulatan berias. Nombor berapa dalam tu? Nombor berapa? Nombor 66. 66 G. 66. Gini. Jadi, kalau boleh dekat sini kita gariskan. Dan jangan lupa, tuan-tuan perempuan, surah apa ni? Al-Ahzab ayat 66. Begini cara menjawab. Tapi ingat, tak semestinya surah ini, ayat ini. Ada juga contoh lain pada surah-surah yang lain. Betul? Jadi tuan-tuan bebas pilih salah satu daripada 6 contoh yang ustaz bagi dalam nota. Boleh ke tidak ni? Nampak ke tidak contoh tu? Arat-arat nampak. Tapi dalam periksa, wallahu a'lam. Kadang-kadang contoh tu ada depan mata. Tak nampak. Lalas angkat tangan, tanya ustaz. Ustaz, mana contoh ni ustaz yang saya salin? Mana saya tahu puan salin kat mana? Perempuan tengok sendiri nota perempuan. Dan perempuan tengok dalam beg masing-masing. Kadang-kadang tanya dengan ustaz. Ustaz, mana nota saya yang salin hari tu? Mana saya tahu puan salin kat mana? Allahu Akbar. Kadang-kadang soalan tu susah saya nak jawab perempuan ya. Hanya perempuan je boleh jawab sendiri. Sebab hanya perempuan sendiri yang tahu tentang di mana kedudukan nota buku masing-masing dalam beg masing-masing. Allahu Akbar. Jadi contoh macam ni boleh bagi ke tidak dalam periksa nanti? Boleh. Okey, mari kita baca. Wa ata'na ar-rasula. Sebut. Kalau berhenti berapa harakat je? 2 harakat. Tapi kalau wasal,
Kena baca pendek lah. Bapak tak baca pula. Kena baca pendek lah. Maksud Ustaz, ar-rasulah tu dibaca dengan pendek. Contohnya, wa ata'na ar-rasula wa qalu. Ayat berikutnya. Na wa qalu, sambung ayat berikutnya. Maknanya, la tadi dibaca dengan pendek. Tapi kalau berhenti sekali lagi, wa ata'na Masya Allah, pandai. Boleh jadi qori dan qoriah, insya Allah. Coming soon, tuan-tuan puan ya. Jadi nanti, bila kita menyambut bulan Ramadan, ataupun sepanjang bulan Ramadan, sudah tentu kita bertadarus kan? Tak kira lah di rumah ke, di masjid ke, surau dan sebagainya. Puan-puan jumpa tak surah Al-Ahzab? Jumpa, mesti dah jumpa, mesti baca. Jangan sampai surah Al-Ahzab ni puan-puan tak nak baca pula. Kena baca ayat tersebut, tapi bacaannya mesti betul kaedahnya mengikut apa yang Ustaz tunjuk. Sekiranya tuan-tuan puan-puan lupa, tolong cepat-cepat ambil gambar, tanya kat Ustaz. Ustaz, saya lupa macam mana nak baca panjang ke pendek, saya nak berhenti ni Ustaz. Maka insya-Allah saya rakamkan suara saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah. Kalau waktu tu saya tak ada kerja apalah. Tapi kalau sekiranya pada waktu tu saya sibuk, saya sedang jadi imam dan sebagainya, mungkin saya lambat sikit jawab soalan tersebut ya. Jadi tuan-tuan puan, inilah tanda yang ketiga yang saya rasa tak ada masalah tuan-tuan untuk membacanya, mencarinya dalam Quran nanti. Okey, settle. Ada soalan setakat ni? Dah 3 tanda? Ada soalan ke? Tak ada, saya nak tanya ni. Antara tanda yang ketiga dengan tanda yang pertama, mana yang banyak? Yang pertama lah banyak. Yang ketiga tak banyak. Sebab apa tadi Ustaz sebut? Ada 6 kalimah sahaja. Jadi tuan-tuan kena pandai membezakan antara tanda yang pertama dengan tanda yang ketiga tadi. Tapi kan kalau Ustaz tanya tanda yang kedua ni, banyak tak ni? Ni. Tanda bersambung ni banyak tak tuan? Banyak. Dalam Fatihah ada berapa tanda ni? Dalam Fatihah ada berapa? Kata banyak? Oh, tak ingat. Ada 14. Ada 14 tanda ni. Ustaz keluar ke soalan macam tu? Mungkin tak keluar. Sebab soalan tu kadang-kadang susah nak dijawab, nak memikirkan ada berapa. Kadang-kadang kesian saya tengok pelajar mengira daripada atas ke bawah. Mengira tuan-tuan. Kira ni 1, 2, 3 dikira pun Allahu Akbar. Jadi saya tak tergamak lah nak menyusahkan tuan-tuan perempuan. Tapi sebagai umat Nabi yang baca Quran, yang baca Fatihah, rupa-rupanya dalam Fatihah kita ada berapa tanda ni? Ada 14 hamzah wasal yang ada dalam Fatihah. Berapa yang kita baca? 3. Berapa yang tak baca? Alhamdulillah. Tapi tak keluar soalan itu. Jadi tuan-tuan perempuan, tak saya ingatlah tuan-tuan perempuan ya. Tak payah terlampau sangat stres menyebabkan tuan-tuan tak buat kerja lain. Sehingga kan perempuan tak buat kerja lain dan perempuan hanya menumpukan kepada ujian. Ya, betul ditumpukan pada ujian. Tetapi jangan terlampau stres ya. Okey, seterusnya tanda yang keempat. Hari ni Ustaz nak sampai tanda yang kelima je. Minggu depan kita sambung lagi 5 tanda yang berikutnya. Okey, tanda yang keempat. Ni 3 lah. Tanda yang keempat. Apa dia? Tanda mati atau sukun. Sukun pun boleh, mati pun boleh berlaku. Tak ada masalah. Baik, macam mana bentuk tanda mati atau sukun ni je? Huruf C terbalik. Kalau huruf C macam ni kan? Kita terbalikkan dia. Maknanya bentuknya bukan bulat penuh je. Ingat, bukan bulat penuh dan tuan-tuan tidak boleh menyamakan tanda mati seperti mana tanda bulat kecil. Ambil perhatian, dia beza dengan tanda bulat kecil. Okey, apa huraiannya? Terhasil daripada kepala huruf kha tanpa titik. Kenapa dia ambil kepala huruf kha tanpa titik? Rupa-rupanya, masa saya belajar dulu, tok guru saya pesan, rupa-rupanya ada istilah yang digunakan pada tanda mati atau sukun, iaitu istilahnya khali. Khali. Khali ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita adalah kosong. Khali ni apa tuan? Kosong. Dalam bahasa Arab khali, dalam bahasa kita kosong. Jadi ulama mengambil kepala huruf kha tanpa titik, dijadikan bentuk begini dan dinamakan tanda mati atau sukun. Okey, tuan-tuan, puan-puan, mari kita baca huraian lagi. Terletak pada semua huruf hijaiyah. Semua huruf yang bertanda mati mesti diizharkan bacaan mengikut makhraj dan sifat. Faham tak ayat Ustaz tu? Maksudnya bila kita nampak huruf tu bertanda mati, maka secara automatik huruf tu mesti dijelaskan bunyi bacaannya mengikut makhraj dan sifat. Apa dia makhraj? Tempat keluar bunyi huruf. Ulang, apa dia makhraj? Keluar bunyi huruf. Apa dia sifat?
ciri-ciri atau tabiat huruf-huruf Al-Quran. Dah belajar belum makhraj dengan sifat? Dengan ustaz belum lagi tuan-tuan puan. Dengan ustaz lain mungkin dah belajar. Dengan saya belum secara rasmi. Bila nak belajar? Semester depan. Nanti bila tuan-tuan dah habis tahap 3 masuk tahap 4 baru kita belajar nanti ya secara detail insya-Allah. Jadi tuan-tuan apa lagi ceritanya? Dalam Quran nanti tengok nota ustaz terdapat dua keadaan. Tuan-tuan kena standby. Dua contoh. Yang pertama tanda mati nampak pada tulisan atau huruf. Sebut. Okey, contoh yang pertama, tanda mati nampak pada huruf ataupun tulisan. Okey, apakah contohnya? Contoh nak ambil mana ni? Contoh. Ambillah Fatihah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak payah ambil surah jauh-jauh. Tak payah ambil surah yang panjang-panjang. Tuan-tuan ambil Fatihah. Bismillah. Sudah ada dah. Sudah ada huruf sin yang mati kat situ. Betul? Kemudian, ni, kalau puan-puan malas nak menyalin, ataupun tak rajin nak menyalin, maka yang ni buat dot-dot sudah ada. Yang penting ada tak huruf yang bertanda mati? Huruf apa? Sin. Dan bagi tahu Ustaz, surah Al-Fatihah. Ayat 1. Ustaz, boleh tak kalau semua tanda baca ni, saya rujuk surah Fatihah je? Jawabnya tak boleh. Sebab apa? Ada tanda bacaan yang tak ada dalam Fatihah. Contohnya, apa tanda bacaan yang tak ada dalam Fatihah? Setakat ini. Contohnya tanda bulat bujur. Tak ada dalam Fatihah tuan-tuan. Jangan tetapi ambil pula bismillah pula ke sini. Tidak boleh. Tidak ada. Dalam Fatihah tidak ada tanda bulat bujur. Kemudian tanda bulat kecil ada tak dalam Fatihah? Tak ada, maka tuan-tuan kena rujuk surah lain. Tapi kalau yang ni tadi, tanda mati tak ada masalah. Banyak dalam Fatihah ya. Contohnya bismillah dalam surah Fatihah ayat 1. Ini tanda mati yang nampak. Kalau tanda mati yang kedua ni, tanda mati tidak nampak. Tidak nampak pada huruf. Apa contohnya? Apa contohnya? Tanda mati tidak nampak pada huruf. Ni ustaz soal ustaz jawab ni. Contohnya juga dalam Fatihah lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Dalam Fatihah jugalah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita ambil Ar-Rahmanirrahim. Ni. Ar-Rahmanirrahim. Ayat berapa ni dalam Fatihah? Ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ayat ketiga ya, kejap. Okey. Ni. Kat mana tanda mati yang tuan-tuan tak nampak pada tulisan? Kat mana? Sudah tentu pada huruf mat. Pada huruf mat. Kat mana? Apalah iya tuan-tuan? Alif dulu. Kesian alif tu tertinggal. Lepas tu barulah pada iya. Betul? Inilah dia tanda mati yang tak nampak pada tulisan. Biasanya kalau tanda mati tu tak nampak pada tulisan, maka dia adalah huruf senyap pula. Huruf mat tuan-tuan. Huruf apa? Bukankah alif tu huruf mat? Ya tu huruf mat. Nampak ke mati dia? Memang begitulah keadaannya dalam Quran untuk membezakannya dengan huruf yang bukan mat. Jadi tuan-tuan, susah ke senang nak cari huruf mat dalam Quran? Senang. Contohnya ni lah. Surah apa ni tadi? Surah Al-Fatihah ayat 3. Surah Al-Fatihah ayat 3. Tu dia. Tuan-tuan, boleh tak buat macam ni jawapan nanti dalam periksa? Ni kalau tak lulus juga periksa, Ustaz tak tahulah nak ngajar macam mana tuan-tuan. Pasal apa? Banyak sungguh kemudahan Ustaz bagi. Tinggal tuan-tuan luangkan masa untuk belajar dan luangkan masa untuk menjawab soalan Ustaz. Mudah-mudahan tak banyak sikit ilmu tu sampai pada kita tuan-tuan. Ya, insya-Allah. Minta maaf saya mengajar tidaklah tinggi mana. Basic-basic aja, sijil, peringkat sijil. Tapi setidak-tidaknya kita sebagai umat Rasulullah, kalau peringkat sijil pun kita tak lepas, terus mimpi dah nak sambung peringkat diploma, degree tuan-tuan. Peringkat sijil asas ni tuan-tuan kena lepas dulu pengajian. Dan nanti bila tuan-tuan dapat sijil pengajian dengan Ustaz, tuan-tuan boleh sambung ke peringkat diploma ataupun degree. Bergantung kepada kemampuan masing-masing. Ya, insya-Allah. Okey, setakat ni sudah berapa tanda? 4 tanda. Setakat ni tanda yang keempat okey ke? Faham ke tadi?
Faham ya, insya-Allah. Dan kalau Ustaz minta contoh beginilah contohnya. Okey, last kali tanda yang kelima. Tanda yang kelima, tanda huruf mim kecil. Tapi kena ingat, huruf mim kecil ni ada dua keadaannya. Yang pertama, mim kecil menegak ke berbaring dulu? Mula-mula mim kecil menegak, yang kedua nanti mim kecil berbaring. Okey, apa huraian bagi mim kecil menegak? Okey, cuba sebut nama dulu. Huruf mim kecil menegak. Isyarat kepada hukum iqlab. Sebagai ganti tanda mati pada huruf nun dan baris kedua pada tanwin. Faham ke tidak ayat tu? Ini semua Ustaz dah ajar dulu masa kita mula-mula belajar ya. Tetapi yang penting sekali ni, kali ini adalah kita nak bagi contoh huruf mim kecil menegak. Huruf mim kecil menegak macam ni tuan ya. Okey, contohnya macam mana? Contohnya mim ba'di, surah mana tu? Boleh cari ke surah mana? Iyalah, mim ba'di tu surah mana? Al-Baqarah ayat 27. Pandai. Mim ba'di. Tengok ni. Mim. Salin di sini. Mim ba'di. Ya, dan buat dot. Jangan lupa ada dot sebab apa? Dia ada sambungan ayatnya. Ini surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 27 ya. Sebelum mim ba'di ada tak ayat lain? Sebelum tu? Tak, maksud saya sebelum mim ba'di, apa ayat 27 dimulakan dengan apa, Haji? Cuba tengok ayat 27. Cuba tengok ayat 27 surah Al-Baqarah dimulakan dengan ayat apa? Sekejap ya, saya tengok. Dimulakan dengan, kalau ada ayat sebelumnya, tuan-tuan kena bubuh dot. Alladhi la yanqudu ahdallahi min ba'di mitsaqih ke? Okey, maknanya sebelum mim ba'di ni ada ayat lain kan? Tuan-tuan kena bubuh dot. Kalau rasa tak nak salin ayat tu, tuan-tuan buat dot, tulis mim ba'di, kemudian buat dot. Boleh ke buat macam ni? Surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 27. Dan ada baiknya tuan-tuan gariskan pada nun itu. Nun yang ada mim kecil menegak di atasnya. Ya, nun matilah tu sebenarnya. Okey, seterusnya huruf mim kecil. Mim kecil apa pula? Berbaring. Yang ni senang aja. Okey. Tuan-tuan bentuknya begini. Dan contohnya banyak ke tak banyak dalam Quran? Banyak. Jawabnya tak banyak. Buktinya dalam surah Yasin hanya ada satu aja. Tuan-tuan rajin tak baca surah Yasin? Rajin. Terutamanya malam ni lah, malam Jumaat. Tak kisahlah baca Yasin di masjid ke, di surau ke, di rumah ke, bacalah. Tapi kan tuan-tuan, ada pula setengah-setengah pihak mendakwa kalau baca Yasin tu Wahabi lah dan sebagainya, tak diamalkan oleh Nabi satu ketika dulu. Tapi kena ingat tuan-tuan, bukankah Yasin tu adalah sebahagian daripada ayat Quran? Jadi kita jangan berbalah. Jangan berbalah dengan orang yang baca Yasin di masjid, di surau dan sebagainya. Sebaliknya, kita niatkan baca Yasin itu adalah sebahagian daripada ayat Quran. Dan andai kata malam ini, malam Jumaat, tuan-tuan tak nak baca Yasin, tuan-tuan nak baca surah lain, boleh ke? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Jangan berbalah pula dengan, awak ni aliran lain, awak ni sebab apa, awak tak nak baca Yasin, awak bukan sunnah wal jamaah dan sebagainya. Jangan berbalah. Sebaliknya, baca je lah Quran tu, bacalah apa saja surah, janji baca Al-Quran. Yang kita persoalkan orang yang langsung tak baca Quran. Mungkin ada di kalangan anak cucu malam Jumaat langsung tak baca Quran. Tengok TV aja tu, main game aja dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu yang kita kena persoalkan ya, kena atasi masalah tersebut. Jadi tuan-tuan silakan. Dalam surah Yasin, saya dapat ni. Dalam surah Yasin ya. Minggu sudah pun tak silap Ustaz ada. Ustaz bagi contoh ni. Fala yahzunka qawluhum. Fala yahzunka qawluhum. Ni. Yahzunka qawluhum. Fala yahzunka qawluhum. Ni. Jangan lupa dekat sini ada mim kecil berbaring. Ni. Kat sini puan-puan gariskan ya.
Dan nyatakan ini dalam surah Yasin ayat berapa Ji? 76. Boleh ke bagi contoh macam ni? Ustaz, kalau saya ambil contoh Ustaz boleh ke? Boleh, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan rasa ada contoh lain, contohnya pada surah-surah yang lain pun boleh juga dijadikan contoh. Tapi biasanya contoh Ustaz nak berapa? Satu aja je. Dia tak payah dua, tak payah tiga. Ustaz, saya bagi dua, nanti Ustaz bagi bonus kat saya ya. Tak payah, tak ada bonus tuan-tuan. Sama je markahnya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah setakat hari ini tuan-tuan sudah berjaya mengulang kaji berapa tanda bacaan ringkas tadi? Cara ringkas. Ada 5. Yang pertama sebut sekali lagi. Tanda bulat kecil. Yang kedua, tanda bersambung atau wasal. Yang ketiga, tanda bulat bujur meninggi. Yang keempat, mati atau sukun. Yang kelima, huruf mim kecil. Alhamdulillah. Ustaz doakan nanti dalam exam, puan-puan boleh jawab bila Ustaz minta contoh, satu contoh kalimah atau ayat pendek bagi setiap tanda bacaan yang dinyatakan. Jadi tuan-tuan perempuan tidak ada alasan untuk tidak boleh jawab soalan Ustaz. Andai katalah tuan-tuan tak ada dalam periksa nanti, Ustaz saya tak ada kat sini, saya ada kat overseas. Maka tuan-tuan balik overseas, tolong hubungi Ustaz, berhubung dengan saya, minta kertas soalan dengan saya dan tuan-tuan boleh buat di rumah. InsyaAllah tak ada masalah. Okeylah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu ulang kaji kita. Minggu depan kita sambung lagi dengan tanda yang ke-6, 7 dan tanda yang ke-8. Minggu hadapan ya, insyaAllah. Okey tuan-tuan, mari kita baca Quran. Untuk kita buat praktikal semua tanda-tanda bacaan tadi, silakan baca Quran. Surah apa kita hari ni? An-Nisa kan? An-Nisa juga ayat berapa? 100? 107. 107 kejap ya. Tengah-tengah. Bawah tu. Wala tujadil 'anil ladina. Okey, ikut Ustaz baca macam biasa. Tapi saya nak bersoal jawab tentang 5 tanda bacaan yang kita dah ulang kaji tadi. Boleh? Maknanya bila Ustaz soal, harap-harap tuan-tuan perempuan boleh jawab. Ya? InsyaAllah. Ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 107 ya, 107 surah An-Nisa, muka surat 77 juzuk yang kelima. Wala tujadil 'anil ladzina يختانون أنفسهم Kalau saya sebut kalimah ini, apa nama tanda bacaan pada dia? Cuba sebut alladzina tengah-tengah. Apa tanda bacaannya? Tanda sukun? Jawabnya hamzah wasal ataupun alif wasal ataupun tanda bersambung mula-mula sekali. Nampak tak? Kalau puan-puan jawab tanda mati, betul juga, tapi tanda mati di sini tak nampak pada tulisan. Betul tak? Jadi puan-puan gini. Puan-puan jawab tanda yang nampak saja pada tulisan. Boleh ke? Okey, teruskan. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Yuhibbu man kana khawanan athima. Sekali lagi, apa nama tanda bacaan pada nama Allah? Hamzah wasal ataupun tanda bersambung. Boleh belaka tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak jawab tanda bersambung boleh, nak jawab hamzah wasal boleh, alif wasal pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan salah jawab. Ustaz tanya tadi apa tanda bacaan kan? Tiba-tiba tuan jawab mad asli. Memang salah lah tuan-tuan. Memang salah. Lain dia soal, lain dijawab. Tuan-tuan kena fahamkan soalan Ustaz ya.
Yastakhfuna minan nari. Sekali lagi. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Okey, lulus. Apakah tanda bacaan pada kalimah awal tadi? Yastakhfuna. Apa tanda bacaan? Yang kita nampak. Tanda sukun. Kalau Ustaz jawab tanda mati? Betul juga. Alhamdulillah. Tapi kalau puan-puan jawab, mat asli? Salah. Sebab lain soal, lain jawab. Jadi berhati-hati dengan soalan Ustaz. Sambung. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Kebetulan minggu sudah kita ulang kaji bab wakaf dan ibtidak. Maka Ustaz nak tanya ni, wakaf dan ibtidak, apa nama wakaf pada kalimah minal qaul? Wakaf jaiz. Lulus, dapat 2 markah. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ini adalah bab yang pertama sekali kita belajar masa tajwid tahap 3. Nampak tak kalimah Allah? Wa kana Allahu. Apa hukum bacaan pada dia? Sayu je baca jawapan tu. Alif lam al-jalalah. Berhenti sekat tu je. Alif lam al-jalalah tafkhim. Ya Allah, tuan-tuan, janganlah berhenti alif lam jalalah saja. Tuan-tuan puan, kenapa berhenti pula kat situ jawapan? Kena jawab lengkap, tuan. Sekali lagi. Alif lam al-jalalah tafkhim. Kalau tak ingat eja tafkhim, tak berhenti sebut tafkhim, sebut je lah alif lam al-jalalah tebal. Habis cerita. Macam mana Ustaz kita nak tahu dia tebal? Apabila ada kalimah Allah, sebelumnya huruf berbaris satu di atas. Nampak tak ni? Huruf baris satu di atas. Wa kana Allahu. Sebut. Bukankah tebal nama Allah tadi? Tapi kan andai katalah puan-puan dengar anak cucu baca begini. Wa kana Allahu. Nallahu. Dia baca gitu. Jawapannya sah bacaannya. Tapi hukum bacaannya makruh je. Sebab apa? Tidak menepati kaedah hukum tajwid tadi. Apa nama hukum tajwid? Alif lam al-jalalah tafkhim. Bagus. Sambung lagi. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Jadaltum anhum fil hayatid dunya. Apakah tanda bacaan pada anhum? Anhum. Tanda sukun lah ataupun tanda mati. Sambung. Faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah. أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Nampaknya tanda bulat bujur tak ada, tanda bulat kecil pun belum jumpa lagi. Baik, kita teruskan. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
Bukankah ada dua kali nama Allah tadi? Yang pertama yastaghfirillah, yang kedua yajidillah. Apa nama hukum bacaan kita? Alif lam al-jalalah, tarqiq ke tafkhim? Tarqiq tu apa? Nipis, pandai. Macam mana puan tahu tu nipis? Sebelum kalimah Allah ada baris satu di bawah. Pandai, layak mengajar anak cucu di rumah. Sambung. Ya saya. Ya, sebab ada huruf fa. Jadi boleh diteruskan, tak ada masalah. Dan tadi bila saya tak cukup nafas, tapi sebutan ya tadi saya dengar, tidak berjaya saya bunyikan pada ya tadi. Melainkan kalau saya tak bunyi fil hayatid, tak ada dunia. Maka saya kena ulang balik bacaan saya pada ha antum haula ijadaltum. Tapi tadi saya ada bunyi sedikit di hujung tadi, saya dengar bunyi itu, dan puan-puan kita boleh sambung pada huruf fa. Dan macam mana boleh sambung pada huruf fa? Sebab kalau tengok ayat ini, bila sambung pada fa, maka dia lebih kepada persoalan. Siapakah yang akan menentang ketentuan Allah untuk membela mereka nanti pada hari kiamat. Jadi fa tu antara kalimah yang boleh kita ibtidakkan bacaan. Okey, puan-puan dulu ada tak Ustaz bekalkan satu nota berkenaan dengan kalimah yang boleh wakaf dan ibtidak? Puan-puan gunakan nota tersebut sebagai panduan ringkas untuk memahami wakaf dan ibtidak. Tapi kan sebenarnya nak belajar wakaf dan ibtidak ni mengambil masa, puan-puan. Macam saya sendiri pun mengambil masa bertahun-tahun. Saya masuk tilawah, masuk tilawah Quran dan sebagainya, ikut kursus dan belajar bahasa Arab sikit-sikit, puan-puan, barulah kita faham tentang bagaimana wakaf dan ibtidak pada ayat Quran. Sambung. Tadi kita berhenti kat mana? Aliman hakimah kan? Okey, sambung ayat 112. Wa man yaksib khati'atan aw ithman. Minta maaf, kita dah telajak satu ayat, rasa-rasanya ayat 111 kita tak baca lagi. Okey, Ghostan balik. Semuanya tak ingat belaka. Allahu Akbar. Tadi Ustaz baca tadi, yajidillah ghafurur rahim. Tu ayat 110, betul? Yang hukumnya alif lam al-jalalah tarqiq. Okey, sambung ayat 111. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا. Banyak tak huruf bertanda mati? Banyaklah. Antaranya huruf kaf, huruf ba, betul? Huruf waw itu tanda mati yang kita nampak. Huruf tha pun sama juga, ya. Jadi tuan-tuan nanti kalau minta contoh, puan-puan ambillah mana-mana contoh di situ, ya. Tak ada masalah. Sambung. Thumma yarau bihi bari'an. Kenapa Ustaz berhenti kat situ? Sebab saya nak ajar macam mana cara nak berhenti. Sebab dulu pernah saya dengar orang baca baria, dibaca baria, puan-puan. Mana barianya, puan-puan? Ya tu tak ada baris. Puan-puan kena bezakan baris dengan tanda-tanda bacaan yang lain. Kalau baris bentuknya seperti ba tu. Huruf ba tu nampak ada baris. Itu baris. Tapi dekat ya ni bukan baris. Dia adalah tanda yang melengkung macam ulat bulu. Tu namanya tanda pemanjang. Yang kita dah belajar dulu. Nanti kita ulang kaji, ya. Dan setiap ayat ataupun kalimah yang jumpa tanda pemanjang, maka nilai harakatnya berapa, Ji? 4 atau 5. Walaupun tak ingat nama hukum, puan-puan ingatlah 4-5 harakat. Sekali lagi diulang. Thumma yarmi bihi bari'a. Bagus.
فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة مته لهم الطائفة. Kalau nak dibincangkan hukum tajwid banyak tuan-tuan ya, tapi tak apalah, saya hanya bincang tanda bacaan yang kita ulang kaji sebentar tadi saja ya. Tapi jangan lupa ada lagi nama Allah Fadlullahi, maka hukum bacaan kita alif lam al jalalah tafkhim, maksudnya alif lam jalalah yang dibaca tebal. لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا. Ustaz, alang-alang nak berhenti pada illah. Memanglah alang-alang, tetapi nafas dah habis. Macam mana? Tuan-tuan harus berhenti. Kata ulama, harus tu apa? Digalakkan berhenti. Berhentilah illah tadi berapa harakat? 2 harakat aja je. Tak boleh baca 45 walaupun ada tanda pemanjang kat situ. Habis tu Ustaz, kenapa dia bubuh tanda pemanjang? Tujuannya untuk ketika wasal. Mari ikut Ustaz. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. Apa nama wakaf di situ? Wakaf jaiz, pandai. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah. Ulang balik. Illa man amara bi sadaqah. Apa rasa kan bila kita baca Quran, dalam Quran kita ni banyak huruf tebal ke banyak huruf nipis? Jawabnya nipis. Mana pula tebalnya? Apa? Contohnya ayat tadi lah. Illa tebal nipis. Saja nak tanya walaupun belum belajar sifat huruf secara detail, tapi tuan-tuan basicnya kena tahu ni. Illa nipis, man nipis, ama nipis, ra. Tu tebal lah. Tuan-tuan jangan nipis pula. Ra tebal. Bi, sa, da, nipis, qa. Alhamdulillah. Jadi kalau tengok di situ banyak huruf yang nipis daripada tebal dalam Quran kita. Jadi puan-puan kena fasihkanlah lidah kita selalu menyebut huruf-huruf Al-Quran. Ghostan balik. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas.
Baru saat tadi kita ulang kaji. Apa nama tanda bacaan pada islahin? Mim kecil menegak. Jawab begitu. Tapi kan ada baiknya kalau perempuan tambah jawapan begini ni. Mim kecil menegak dalam braket iklab. Itu lagi bagus jawapan. Jadi kalau ustaz keluarkan soalan ayat ini, contohnya ustaz bagi ayat ni, perempuan ditanya, apa nama tanda bacaan kat situ? Huruf mim kecil menegak dalam braket, mungkin keluar soalan begini. Jadi soalan saya nanti, maybe puan-puan kena bagi contoh sendiri macam ni. Ataupun maybe saya bagi ayat, tuan-tuan ditanya apa nama tanda bacaan pada ayat tersebut. Maka itu juga boleh keluar dalam soalan nanti. Puan-puan boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, pusing kawan sebelah. Awak apa jawapan kita ni? Saya tak ingat dah. Saya dah jam dah tak ingat dia. Puan-puan tanya kawan sebelah. Tapi kalau dia sudi berkongsi jawapan, silakan. Tapi kalau salah, jangan marah kawan sebelah oleh tuan-tuan. Kadang-kadang bila salah, kita marah pula kawan kita. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, apakah tanda wakaf pula di hujung ayat tadi? Jaiz ya. Bainan nas yang kita baca, kalau kita baca sampai hujung, adalah wakaf jaiz. Okey, kita teruskan. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Andai katalah saya keluarkan tulisan ayat ibtigha'a, apakah tanda bacaan padanya? Hamzah wasal dengan apa? Baru Ustaz tadi ulang kaji. Tanda matilah perempuan. Mati atau sukun. Dan puan-puan jangan jawab lain soal, lain jawapan. Dulu ada pelajar jawab apa tahu? Ustaz tanya apa nama tanda bacaan? Dia jawab apa? Mat wajib mutasil. Memang salah lah tuan-tuan. Lain di soal, lain dijawab. Agaknya dia terlampau khusyuk dengan hukum mat. Memang betul jawapannya mat wajib mutasil. Tapi jawapan tu Ustaz tak terima. Sebab saya tanya tanda bacaan. Jadi kadang-kadang terlampau excited menjawab soalan sampai lain dijawab, lain soal, lain jawab pun ada berlaku dalam peperiksaan kita. Sambung. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Sekali lagi kita jumpa min ba'di. Apa nama tanda bacaannya? Mim kecil menegak dalam braket iklab. Maka ni kalimah yang sama tuan-tuan boleh jadikan contoh untuk di whiteboard seperti mana yang Ustaz tulis mim ba'di tadi. Kalau dekat whiteboard Ustaz kata surah Al-Baqarah ayat 27, maka boleh tak jadikan ini sebagai jawapan tetapi surahnya An-Nisa ayat 115. Boleh tak? Boleh. Maknanya mim kecil menegak ni merata-rata dalam Quran. Tidak semestinya pada satu surah sahaja. Sambung. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Arak-arak cukuplah nafas. Cuma Jahannam tu jangan panjang tuan ya. Dulu pernah saya dengar jemaah baca Jahannam. Panjang pula 6 ni tu perempuan. Kena pendek tuan. Pasal apa? Tidak ada hukum mat pada dia. Okey, apakah nama wakaf di hujung ayat tadi? Wakaf Hasan. Mana tuan tahu? Tuan-tuan perempuan tahu? Sod lam ya. Sod lam ya itu mewakili wakaf Hasan. Kalau jumpa nak buat apa? Ewa berhenti saja. Yang Ustaz ajar dulu, baik sambung. Baik apa? Baik sambung. Ustaz keluar ke soalan macam ni? Mungkin keluar. Ustaz tanya, kalau jumpa wakaf ni nak buat apa? Puan-puan jangan jawab berhenti belaka. Kena jawab, baik sambung. Betul? Sebab Hasan tu maknanya baik. Tapi bukan baik berhenti, tapi baik Tapi kan tuan-tuan, andai kata kita tak cukup nafas, kata ulama, baik juga berhenti pada kalimah itu. Ya, sambung.
وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك dah habis oksigen, berhentilah. Zalik. Jangan zalika, telah jawab pula bunyi lika apa-apa. Ingat ya, kalau nak wakafkan mana-mana ayat Quran, kata ulama, huruf yang terakhir pada kalimah itu kamu kena matikan. Jadi huruf apa yang terakhir pada kalimah zalika? Huruf kaf. Maka matikan dari Haji. Zalik. Yes, berhenti macam tu. Sambung ataupun ulang balik bacaan. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Sekali lagi, apa nama tanda bacaan pada dhalalau ba'ida? Dhalalau no. Oh, belum lagi sampai ayat di bawah. Okey, dah teruskan ya. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sekali lagi saya bertanya, apa nama tanda bacaan dhalalan ba'ida? Mim kecil menegak, iklab, pandai. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. لَعَنَهُ اللَّهُ. Dengar soalan saya, apakah hukum bacaan pada kalimah tadi? Apa nama hukum bacaannya? Nama Allah, Alif Lam, Al-Jalalah, Tafkhim. Itu hukum bacaan ataupun hukum tajwidnya. Tapi kalau Ustaz tanya, apa nama tanda wakaf di hujung ayat tadi? Apalah mim kecil berbaring pula. Ustaz tanya nama wakaf. Wakaf tam atau lazim. Dengar molek-molek soalan Ustaz. Kalau Ustaz tanya apa nama tanda bacaan, barulah jawab mim kecil berbaring. Dalam braket wakaf tam atau lazim. Tapi kalau Ustaz direct tanya, Ustaz tanya apa nama wakaf pada ayat tadi? Jawab wakaf tam atau lazim, muqtamad. Boleh ke jawab gitu? Dan kalau jumpa wakaf tam atau lazim ini nak buat apa je? Amat digalakkan berhenti. Pandai. Mungkin keluar soalan itu. Sambung. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. Dua kali perkataan ini diulang. Wala'u, sebut. Nampak tak mula-mula wala'u. Lepas tu tengah-tengah sikit tu ada wala'u juga. Betul? Apa pengajarannya? Puan-puan tengok Hamzah kat situ. Hamzah tadi tuan-tuan baca panjang ke pendek? Kenapa pendek? Sebab dia bertenggek atas alif. Dia bertenggek atas alif, maka pendeklah Hamzah tersebut. Ustaz, ada ke Hamzah berpisah dengan alif? Ada? Macam tuan-tuan baca ayat ni.
Pernah tak jumpa kalimah ni dalam Quran? Perkataan al-akhirah. Al-akhirati. Nampak tak ni? Al-akhirati. Sebut. Bukankah ada hamzah kat sini? Letaknya bukan di atas alif, tapi di tengah-tengah antara lam dengan alif. Maka yang ni panjang pendek je. Yang ni panjang, 2 harakat. Mat apa namanya? Semua asli belaka. Mat badal. Kesian mat badal, puan-puan lupa kat dia. Ni namanya mat badal 2 harakat. Maka tuan-tuan pergi baca 2 harakat macam ni. Al-akhirah. Yang tadi wala'u, sebut. Saya tulis balik ya. Wala'u. Wala'u. Macam ni kan. Puan-puan beza tak tulisan hamzah ni dengan yang ni? Beza ya. Yang ni kita khabar dia tiada mat ataupun dibaca pendek. Beza ya. Jadi mata kita bila baca Quran, perhatikan hamzah tu duduk di mana. Sama ada di tengah ataupun betul-betul di atas alif. Jadi tuan-tuan, yang sana pendek, yang sini panjang bacaannya. Alhamdulillah. Ya. Pakai lagi. Okey ke? Okey, tak apa. Ada lagi. Okey, baik. Mana tadi ayat kita baca? Wala'u dhillannahum. Okey, ulang balik ayat tadi. Wala'u dhillannahum wala'u manniyannahum. Sambung. Wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Nampak tak beza ayat atas dengan bawah? Atas wala'u, bawah wala'a. Nampak? 2 harakat. Jadi tuan-tuan kena perhati elok-elok kedudukan hamzah tu sama ada di tengah ataupun di atas alif. Sambung. Wala'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Khalqallah. Soalan saya, apakah nama wakaf di hujung ayat tadi? Wakaf jaiz. Kalau ustaz tanya, apa nama hukum tajwidnya? Alif lam al-jalalah tafkhim ataupun alif lam jalalah tebal pandai. Wa man yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah. Berhenti dulu kat situ. Faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. Apa tanda bacaan pada ulaika? Wow, ziyadah. Ataupun nak jawab tanda bulat kecil pun okey, tak ada masalah. Betul juga. Tapi kan kalau detailnya, dalam ulaika tu, yang puan-puan dah belajar dengan ustaz sebelum ini, ada 3 tanda bacaan. Yang pertama, tanda bulat kecil. Betul? Yang kedua, tanda pemanjang. Yang ketiga, tanda alif kecil. Ada? Itu semua tanda bacaan yang tuan-tuan dah belajar dengan ustaz, tapi ada yang belum ulang kaji lagi. Nanti sampai masanya kita soal jawab, ya. Sambung.
ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات Bukankah amanu tu ada tanda apa? Bulat kecil ataupun alif ziyadah. Betul lah tu. Dan puan-puan boleh jadikan contoh juga untuk jawapan nanti sekiranya ustaz minta soalannya umum, ustaz tanya tanda bulat kecil, maka tak kisahlah alif ziyadah boleh, waw ziyadah boleh, ya ziyadah boleh. Puan-puan tahu tak dalam Quran nanti yang banyak antara alif waw ya adalah huruf alif. Alif paling banyak dalam Quran, alif ziyadah ya seperti mana contoh amanu. Puan-puan nampak amanu tadi tandanya alif ziyadah ataupun tanda bulat kecil. Ghostan balik. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. خالدين فيها أبدا. Apa nama wakaf di situ? Wakaf Hasan. Wa'dallahi haqqan. Apa pula wakaf di situ? Wakaf jaiz. Wa man asdaqu minallahi qila. Apa nama wakaf di situ? Wakaf tam atau lazim. Sadaqallahul azim. Baik, tandakan di situ bacaan kita berhenti. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dan sambung pada ayat berikutnya insyaAllah. Tapi jangan lupa, minggu depan ada lagi tak tanda bacaan kena ulang kaji? Ada lagi, banyak lagi tanda bacaan. Tadi baru 5 kan? Bermakna bakinya berapa? 8 lagi, Alhamdulillah. Sebab total tanda bacaan ada 13. Ya, insyaAllah saya doakan puan-puan free pada minggu depan, sihat. Dapatlah kita ulang kaji dan teruskan pengajian kita insyaAllah. Amin. Kita akhiri kuliah kita sama-sama dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil borang Iyak Ramadan di belakang dan juga doa. Doa bulan Rejab ya. Ustaz ada photostat kat belakang sana. Boleh ambil lah seberapa banyak yang boleh. InsyaAllah silakan. Ha? Oh tahu sudah ya. Ya. Kok hilang, ada yang hilang. Maka boleh ambil yang baru. Okey je. Tolong.